Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap ya. Saya nak apa? Nak eja-eja sekejap ya. Masuk dulu insya-Allah selawat insya-Allah. Sekejap. Kita nak baca ada berapa surah? Ada 3 surah pendek. Surah-surah amalan untuk mengisi jiwa, menjadikan orang kata menahan ataupun mendinding dan merawat diri daripada serangan-serangan sihir insya-Allah. Sekejap. Surah ni nanti saya akan beritahu surah apa, ayat berapa. Jadi boleh amalkan tuan-puan pada siang hari, dan juga ayat-ayat yang boleh diamalkan pada sebelah malam bermula daripada waktu maghrib insya-Allah. Sekejap ya. Sekejap, bismillah. Mana dia? Sekejap ya, sekejap. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, ni dah lari ke kiri ya. Sekejap ya. Kita nak baca surah Taubah. Tapi surah Taubah ni adalah surah amalan untuk surah maknanya ayat-ayat pendek tuan-puan, untuk kita mendinding diri ataupun menahan daripada segala serangan-serangan sihir, khianat dan sebagainya insya-Allah. Tetapi perlu diamalkan setiap masa lah setiap masa, bukan dah kena sihir, dah ada gangguan baru kita nak amal. Tetapi boleh juga sebaiknya kita sediakan payung sebelum hujan. Sebab itu Rasulullah SAW nasihatkan kepada kita tuan-puan, bila kita bersosial dengan makhluk, terutamanya dengan manusia, 3 perkara yang Rasulullah SAW tegah. Jangan dikongsikan, jangan ditunjuk-tunjukkan, jangan dipamer-pamerkan. Yang pertama Rasulullah SAW kata apa? Iaitu umur. Kalau kita bersahabat, kita berakan, jangan kita suka tanya umur dan kita dedahkan umur kita ni berapa. Itu perkara yang nombor 1 Rasulullah SAW tegah. Bila umatnya bersosial, bermuasyarah, bermuamalah, ditegah. Perkara nombor 1 umurnya. Yang kedua Rasulullah SAW tegah, ditunjuk-tunjukkan hartanya, kekayaannya, wang ringgitnya, kereta mewahnya, rumah besarnya, isteri besarnya, suami besarnya, anak besarnya. Jangan ditunjukkan, jangan dipamerkan. Kerana ini ditegah oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak selamat tuan-puan, kita kena ikut sami'na wa ta'na apa yang Rasulullah SAW yang kita akui dia adalah Nabi Khatamul Anbiya, Nabi akhir zaman, dan juga Habibullah, kekasih Allah. Kita kena dengar dan taat apa yang dikatakan, supaya kita juga termasuk golongan-golongan umatnya yang akan bakal mendapat syafaat di yaumul, di negeri akhirat esok insya-Allah. Yang ketiga tuan-puan, Rasulullah SAW tegah, jangan ditunjuk dan dipamerkan kebahagiaan. Walaupun halal, suami isteri, jangan tunjuk depan kawan-kawan, depan rakan-rakan, cium dahi, berpeluk dan sebagainya. Tunjukkan kebahagiaan, pergi melancong sana, melancong sini. Sebab kenapa tuan-puan? Kerana inilah 3 perkara ni tadi, dia boleh mendatangkan ataupun dipanggil trigger factor, menjadi cetusan-cetusan mata-mata manusia yang lain cemburu dan berasa khianat. Jadi bila lahirnya perasaan-perasaan yang tidak bagus ni, yang mazmumah ni tadi, dia akan mendorong kita kepada perkara yang tidak baik. Yang pertama sekali dah tentulah khianat, cemburu, dan yang paling parah adalah sihir, iaitu menggunakan iblis dan jin dan syaitan. Jadi ini kita minta jauh. Jadi saya nak mengajak tuan-puan, ajak amalkan sama-sama insya-Allah. Pertama sekali kita nak baca surah Taubah. Saya rasa tuan-puan tahu surah-surah ni. Surah Taubah, iaitu ayat kedua yang terakhir, iaitu laqad ja'akum. Kemudian kita akan baca surah Al-Baqarah, iaitu ayat 244 sehingga 255, dan juga surah Al-Fussilat daripada ayat 25 sehingga ayat 44. InsyaAllah kita akan mulakan dengan umul kitab, dengan selawat Nabi, umul kitab, dan kita akan baca insyaAllah bersama. Jadi mana yang tak ada Quran, boleh tengok dekat Quran Android ataupun dekat telefon masing-masing, boleh download Al-Quran, boleh tengok surah Taubah ayat 2 yang terakhir, iaitu ayat yang 128 ke 129. 2 ayat saja surah Taubah, iaitu surah yang ke-9 dalam Al-Quran,
dan juga surah Al-Baqarah, ayat surah yang kedua selepas Al-Fatihah, iaitu bermula daripada ayat 244 sehingga 255. Selain pada doa-doa yang ustaz-ustaz ajar kan, melindung pada sihir, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan doa apa lagi? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Lagi doa apa lagi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lagi apa lagi? Surah yang Nabi kena sihir. Nabi juga terkena sihir, terkena khianat daripada manusia, iaitu pesaing-pesaing mereka daripada Arab Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi SAW. Mereka menghantar sihir, daripada kaum Yahudi menghantar sihir kepada Rasulullah SAW. Dan asbabul nuzul surah yang turun itu adalah surah Al-Alaq, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq itu adalah khususnya surah yang diturunkan, asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya kerana Rasulullah SAW terkena sihir. Tu amalkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Amalkan tu. Dan juga Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni tuan-puan, dia bukan hanya Al-Fatihah semata-mata. Al-Fatihah ni dia banyak nama sebenarnya. Nabi beri nama dia sangat banyak, berbelas-belas nama. Pertamanya Ummul Kitab, yang kedua Sab'ul Matani, yang ketiga apa lagi kita panggil Al-Fatihah, orang kita panggil Alham. Yang keempat, kelima apa lagi? Al-Kafi, iaitu penjamin. Al-Wafi, iaitu Al-Wafi ni dia menjadi, kalau orang bukan Islam, dia melafazkan kalimah la ilaha illallah, dia boleh baca Al-Fatihah saja, wajib atas dia dah boleh solat. 4 rakaat pun baca Al-Fatihah pun dah sah solat. Macam tu. Lepas tu Nabi panggil Al-Wafi, dan juga Nabi panggil dia Asy-Syafi', iaitu penawar. Penawar daripada segala penyakit, demam, batuk, anak terhimpit pintu, anak terhimpit terhimpit tingkap, terbelah tangan, terbelah jari, sakit perut, sakit gigi, apa lagi? Sihir, khianat, boleh baca Al-Fatihah. Boleh amalkan Al-Fatihah ni 7 kali ataupun 70. Kalau rajin boleh buat 77 kali sehari. Tapi tak perlulah, dengan masa kekangan kerja masing-masing hakiki, boleh amalkan 7 kali pun. Bila kita nak baca tu, kita baca 7 kali berturut-turut, insya-Allah. Dan juga ayat kursi. Itu yang biasa tuan-puan dah biasa dengar lah. Yang ini saya nak tambah sedikit. Sebenarnya banyak surah-surah pendek-pendek, bukan surah, ayat-ayat suci Al-Quran, potongan-potongan ayat Al-Quran untuk kita jadikan pedinding. Pedinding. Tak semestinya kita, ustaz, saya hafiz Quran tapi saya kena sihir juga. Kan biasa dengar kan, saya ni ustaz tapi saya kena sihir juga. Saya ni orang awam, biasalah kena sihir. Maknanya tadi sihir ni tadi tuan-puan, dia tak mengenal siapa. Dia tak mengenal siapa, kita susah ke, kita senang ke, warna kulit kita hitam ke, putih ke, dia tak mengenal sesiapa sihir ni. Sebab kenapa? Dia melibatkan fazadahumullahu marada, iaitu penyakit yang diciptakan dalam jiwa. Setiap manusia ni ada penyakit hati. Manusia ni dia ada penyakit hati. Penyakit hati ni penyakit hasad. Jadi bila penyakit hati melibatkan hati ni, dia tak melihat siapa pun. Warna kulit, darjat, pangkat, umur, mereka tak melihat. Kalau hati dah sakit, sanggup buat apa saja. Jadi sebagai orang Islam kena amal. Sebab ayat Quran ni kalau kita baca saja, dia bukan sahaja dapat pahala. Tapi kalau kita baca dengan bertujuan, niat, ya Allah, aku baca ayat suci-Mu ya Allah untuk aku mendinding diri daripada perkara-perkara yang kau tak suka, perkara-perkara atau anasir-anasir daripada syaitan laknatullah. Kau jadikanlah ayat-ayat kalimah suci-Mu ya Allah sebagai pendinding diriku. Jadi dia akan jadi pendinding. Pahala dapat juga dan jadi pendinding. Tapi kalau kita baca saja, terus kata tadi hafiz Quran pun, dia hafal saja, dia tetap kena sihir. Sebab dia tak tujukan
untuk menjadi pendinding diri. Pendinding diri. Sebab itu bila kita baca, niatkan kalau nak sedekah, nak jadi pendinding diri begitu. Jangan baca saja. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita ambil masa dalam 20 minit macam tu sebab saya pun sekejap lagi ada hal nak ambil anak balik sekolah insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca surah daripada surah Taubah iaitu ayat 128 hingga akhir. Dua ayat saja insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sekali lagi tuan-puan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sekali lagi tuan-puan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah, kita pergi kepada surah yang kedua untuk mendinding diri, menahan perisihir, iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah, surah Al-Fussilat. Kita baca surah Al-Fussilat dulu sebab surah Al-Fussilat ni tuan-puan adalah surah yang untuk diamalkan pada siang hari, untuk menahan dinding diri dan merawat daripada segala serangan sihir insya-Allah. Daripada surah Fussilat iaitu surah yang ke-41 bermula daripada ayat 25 insya-Allah. Ayat 25. Sekejap tuan-puan ya. Ayat 25 surah Al-Fussilat ayat
yang ke-25, bermula daripada ayat 25, iaitu surah yang ke-41. InsyaAllah ikut saya bersama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرَانًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Tidak balik ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir. Tidak pada ayat 26. فَلَنُذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس وللقمر اسجدوا لله ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Tidak balik ya. Saya masih sakit dekat lagi tapi tak apa, kita teruskan. Tidak balik dekat ayat atas sekali insya-Allah. Wa min ayatihi annaka tara al-arda khashi'an fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Alhamdulillah. Sampai situ tuan-tuan maknanya ada pada ayat 25 sehingga 44. Tetapi saya lebih suka baca sampai habis sebab dia sikit je. Kan? Itu kalau kita dipanggil dalam tajwid dia panggil waqaf ahsan, iaitu waqaf yang terbaik pada akhir kalimah, iaitu surah yang di bawah sekali. Dia termasuk dalam waqaf hasan macam tu insya-Allah. Kita sambung sikit je lagi. Tak apa sebab setiap kalimah Quran ni ada kelebihan, ada pahala dan fadilatnya. Insya-Allah kita teruskan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شق منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, maknanya sampai habis tu dia tak habis surah lagi, habis surah lagi daripada ayat 40 46. Jadi macam itulah tuan-puan amalkan yang ini untuk menahan dan jadikan pendinding diri merawat untuk siang hari. Maknanya bila nak amal lepas subuh, habis solat subuh dah zikir, dah selawat Nabi SAW, dah wirid. Kemudian kalau dia tunggu sampai terbit matahari tu solat sunat isyraq dulu. Solat sunat isyraq, duha dalam pukul 10 ke 11 macam tu baru duha. Jangan pukul 10, 11 elok duha. Sebab duha ni dipanggil sunat awabin. Sunat awabin ni dalam bahasa Arab matahari terik, baru nak terik. Jadi pukul 10 tu tak terik lagi. Yang afdalnya matahari dah kira panas, panas sikit baru boleh buat duha. Sekitar dalam pukul 10.30, pukul 11 macam tu lah. Tapi apa saya nak beritahu ni, bila nak amal untuk berdinding ni ataupun merawat diri ni, ayat suci Quran ni, surah Fussilat daripada 25 hingga 44 ni, lepas subuh dah wirid sebagai, kemudian dah solat sunat isyraq, barulah baca surah ni, surah 4 daripada 25 hingga 44. Dia menahan daripada subuh tadi sehingga maghrib. Maknanya kalau ada serangan, kalau dah diserang, dia menjadi penawar atau menjadi pendinding dalam waktu tersebut, tempoh tersebut. Dan untuk malam, amalkan surah Al-Baqarah. Kita akan baca selepas ni insya-Allah surah Al-Baqarah daripada ayat 244 hingga 255. 255 tu betul-betul ayat kursi. Maknanya tapi kita baca daripada 244 hingga 255. Sebab surah Al-Baqarah ni dia ada 286 ayat. Jadi ambil yang potongan tu tadi. Kalau orang datang haid pun dia boleh maknanya nak amalkan insya-Allah. Sebab yang tak boleh orang haid ni dia baca Al-Quran penuh, maknanya satu surah. Walaupun surah, katalah saya baca qul huwallahu ahad, saya boleh tak boleh. Walaupun pendek, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, ada 4 ayat kan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak boleh. Diharamkan, bukan makruh, diharamkan, tak boleh. Dalam keadaan tak suci tak boleh, sebab dia satu surah yang sempurna. Tetapi yang boleh dalam waktu haid, dalam waktu tidak suci ni, dalam ayat-ayat Quran potong-potongan macam ayat kursi. Ayat kursi bukan surah, dia bukan surah, dia adalah potongan-potongan daripada ayat Quran. Ada sebagian ulama mengatakan yang lebih afdal adalah ayat-ayat pendek. Contohnya ayat-ayat pendek yang dijadikan untuk zikrullah. Contohnya macam apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kalau dalam waktu tak bersih tadi tuan-puan, buka kaset ataupun buka apa saja yang ada surah Al-Baqarah, mainkan daripada ayat 244 hingga 255. Insya-Allah. Ini kita nak baca surah Al-Baqarah sekejap ya tuan-puan ya. Saya nak alihkan apa saya punya apa tu sekejap. Bismillah. Sekejap ya. Baik. Nak zuhur dah sekejap ya. Surah Al-Baqarah daripada ayat 244 244 hingga 255. Ini untuk diamalkan waktu bila? Lepas maghrib, dah wirid apa semua tu, kemudian dah baca doa, baca. Dan lebih baik
dapat sekali baca surah muluk. Begitulah. Yang ini dia boleh lindung insya-Allah sehingga sampai waktu subuh. Tapi kalau surah muluk tu dia cover 24 jam. Tapi dia pun untuk surah muluk ni pun boleh dijauhkan daripada sihir, boleh juga. Tapi muluk tu satu surah lah. Ini potongan-potongan ayat insya-Allah. Baik tuan-puan, boleh ikut saya insya-Allah sekejap ya, daripada ayat 244. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim. Man dhal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم. Tidak balik ya. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Baik, ini tidak boleh insyaAllah. Mana tadi? Kita ambil pada atas insyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك
فقد فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya pun ada gangguan juga, nampak kan? Kejap batuk, kejap batuk. Jadi insya-Allah tuan-puan, kalau boleh dapat amalkan insya-Allah pagi dan sebelah malam. Maknanya sebelah malam baca surah Al-Baqarah ayat 244 hingga 255 dan juga surah Fussilat untuk diamalkan untuk penjagaan malam, pendinding malam, iaitu pada ayat 25 hingga 44. Jadi itu saja perkongsian saya untuk pagi ini. InsyaAllah tuan-puan, kita akan jumpa sebelah Zuhur nanti untuk satu hari satu juzuk Al-Quran, baca, bukan tasmik tapi baca, bukan audio, bukan musajil, tetapi kita baca sendiri insyaAllah, satu hari satu juzuk. Sekarang dah masuk juzuk yang ke-22, surah As-Saffat, selepas Yasin lah pagi tadi. Jadi kita akan baca surah As-Saffat. Surah As-Saffat ni surah yang terpanjang, dia termasuk dalam Sab'ul Tawil, iaitu 7 surah panjang dalam Al-Quran. Surah As-Saffat selepas surah Yasin insyaAllah. Kita akan baca lepas zuhur nanti, iaitu target sehari satu juzuk. Mudah saja. Lepas subuh 5 muka surat, lepas zuhur 5 muka surat, ataupun sebelum, begitu juga dengan asar, sebelum atau selepas 5 muka surat, maghrib dan isyak begitu juga 5 muka surat. Jadi sehari kita mampu dapat 25 muka surat. 20 muka surat ataupun 25 suhuf, 25 muka surat dengan tajwid. Iqra' bi tajwid insya-Allah. Jadi kalau sebulan syahr juz'an insya-Allah. Jadi satu juzuk, mana khatam sebulan 28 hari 29 hari kadang khatam. Sebab satu juzuk sekitar 20, 21, 22 muka surat saja satu juzuk. Tapi kita dapat baca 25 muka surat. Jadi tidaklah Ramadan dengar bunyi khatam Quran. Jadi selain pada bulan Ramadan tak dengar bunyi khatam Quran. Jadi insya-Allah tuan-puan, kalau kita buat kita dapat insya-Allah. Allah suka, Rasulullah pun suka, dan tunjukkan rasa bukti kita kasih kepada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah jumpa saya selepas zuhur nanti insya-Allah bersama dengan saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Jazakallah khair. Ya, Banat min Palestin. Jazakallah khair. Jazakallah khair. نسأل معايا بعد الظهر ساعة من ده، ساعة من الآن إن شاء الله. السلام عليكم.